Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang mana perniagaan ini boleh menyelamatkan kamu daripada siksaan azab api neraka. Yang mana kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan Rasul, dan kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala harta benda kamu, dan juga dengan segala kudrat iradat nafsun diri kamu, nyawa-nyawa kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu semua mengetahui. Surah As-Saff ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah saya cuba nak berkongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian akan satu kisah. Yang mana kisah ini merupakan satu kisah yang cukup penting kepada kita untuk kita mengambil peran dan untuk kita mengetahui kisah tersebut. Iaitulah kisah yang berkaitan dengan penderitaan umat Islam yang berada di bumi Palestin. Tuan-tuan muslimin muslimat mati Allah sekalian, sebagai mukadimah saya nak sebut kepada tuan-tuan, saya pada malam ini akan berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan muslimin muslimat mati Allah sekalian dengan peluang dan ruang yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah, saya sudah pun Allah berikan rezeki yang baik, sudah pun menjejakkan kaki ke Bumi Gaza sebanyak 2 kali. Alhamdulillah. Kali pertama pada bulan Ramadan tahun lepas. Kali pertama, tak silap saya memang pergi kuliah apa? Maghrib bukan kuliah subuh. Kuliah maghrib. Saja tengok peka tak ada. Peka kan peka. Jadi saya main hari itu, saya ingat yang tu sebelum saya pergi kot, kalau tak silap saya. Dan bulan Ramadan kali pertama saya sampai, dan kali kedua baru-baru ni, selepas daripada serangan Israel ke atas Bumi Gaza selama 8 hari. Jadi itu 2 kali saya boleh pergi, alhamdulillah. Dan insya-Allah ini mungkin agak buat kejutan kepada tuan-tuan. Kita kata ustaz ni tak boleh tidak jual cakap sah. Dah, bukan cakap sah. Nak kongsi dengan tuan-tuan. Dan insya-Allah bila baru sampai balik daripada Mesir, baru 3 minggu sudah. Nak jadi cerita sampai balik, depa telefon mai pula, ustaz, kami nak pergi Gaza pula. Kata ponggah buat. Depa nak pergi Gaza pula, jadi saya kata mana siapa kita ajak aku. Jadi insya-Allah pada malam esok selepas malam esok apa? Malam lusa. Jangan silap lah. Tak hidup pening tak malam tu. Malam lusa. Insya-Allah pada esok lusa saya akan sekali lagi berangkat ke Gaza, Palestin. Allahu Akbar. Allah. Jadi alhamdulillah, sampai saya pun tak tahu, tak ada masalah. Kadang-kadang dengan anak bini pun main tinggal gitu ya. Tadi pun touch and go. Touch and go ni main tengok sekali dulu, tukang benda anak-anak, balik mandi nak jadi cerita pula, motor pula. Pelang basuh ayah pula tadi ni kan, basuh motor pandai kan basuh. Nak tinggal kat bini lah konon kan, nak jaga, nak tinggal orang benda. Jadi betul. Tapi tak apa, alhamdulillah, Allah masih lagi permudahkan jalan walaupun
Kuala Lumpur ada lagi orang cuti hari ni. Tapi memandangkan jalan dengan cuaca yang agak hujan, pelan-pelan sampai juga pada tuan-tuan. Jadi insyaAllah kalau ni tuan-tuan, saya tak mau nak cakap banyak aku. Tak ini tuan-tuan tak apa, cakap ni panjang pula. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni apa pengalaman saya ketika mana saya berada di Gaza, Palestin. Dan kenapa, apa tujuan saya pergi ke sana. Dan pasal apa hati saya sudah mula jatuh cinta dan juga rasa kasih, rasa rindu bila mana saya selepas saya pulang daripada Bumi Gaza, saya akan tanam azam pula untuk kembali ke Bumi Gaza. Seolah-olah macam balik kampung. Ibarat macam tu. Dulu Mesir. Dulu saya mengaji Mesir ni tuan-tuan. Lepas balik pada Mesir, peringat Mesir, pergi pula. Balik pada Mesir, peringat Mesir, pergi pula. Yang ni jadi Gaza pula, dia jadi Palestin pula, dia jadi macam tu. Nyakit ikut orang kali, nyakit tak kena sampai 4 orang. Jadi tuan-tuan kata Allah sekalian, ringkas saya nak sebut. Saya terlibat dengan salah sebuah NGO yang mungkin tuan-tuan tak kenal lah NGO ni, iaitu NGO MAPIM, yang mana diketuai oleh Cikgu Azmi bin Abdul Hamid. Dia setiausaha agung dan beliau merupakan seorang aktivis yang Masya Allah, tabarakallah, saya tengok secara kepribadian beliau bersungguh-sungguh dalam perjuangkan nasib umat Islam seluruh dunia. Saya tak baca tentang peribadi Cikgu Azmi, tapi saya tengok karakter yang dia bawa dengan kain pelekatnya, dengan baju Melayunya, dengan songkoknya. Itulah pakaian seragam yang beliau masuk ke Bumi Gaza. Bukanlah dengan berkot bertali leher, dengan berambut berminyak, tetapi dalam keadaan yang serba kekurangan, Cikgu Azmi memperjuangkan hak kemanusiaan, hak ataupun nasib umat Islam seluruh dunia. Jadi sebab itulah bila saya tengok bagaimana usaha yang dilakukan oleh sahabat-sahabat MAPIM, terutamanya Cikgu Azmi dan juga beberapa orang lagi sahabat-sahabat kita, terutamanya daripada jemaah-jemaah kita ni, daripada jemaah tak kita tak boleh sebut. Ingat boleh sebut. Ingat tak tepat. Boleh sebut tak? Apa kalau Pak nak kata kat mana apa mau? Baik. Ustaz ni cakap kelas ni masuk Pak Menor. Kata apa? Macam mana? Kan? Kau macam nak AJK pun mengapah negeri. Tak payah. Baik. Jadi bila saya tengok karakter bagaimana beberapa orang sahabat-sahabat kita yang betul-betul berjuang untuk membela nasib umat Islam, khususnya yang berada di Palestin, maka hati saya jadi tertarik dengan mereka. Terutamanya pada mula-mula pertemuan kami pada tahun 2010. Pada waktu itu saya berada di bumi Mesir. Pada waktu itu masih lagi sedang menuntut pada tahun 2010. Dan selepas mana MAPIM ditubuhkan pada tahun 2010, maka selepas daripada serangan Mapi Marmara yang telah mengorbankan lebih kurang seramai 12 ataupun 13 orang di atas kapal Mapi Marmara, maka pada ketika itu isu Palestin sudah pun menjadi famous, sudah pun menjadi satu isu yang hebat yang diambil tahu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia pada ketika itu. Jadi sebab itulah inisiatif daripada situ, selepas dari serangan Mapi Marmara, maka MAPIM melancarkan satu projek, iaitulah projek Ramadan, misi Ramadan di Gaza. Yang ni projek saya tunjuk ni, misi Ramadan di Gaza. Yang ni merupakan projek pertama yang dianjurkan oleh MAPIM. Dan ini adalah gambar yang diambil di KLIA sebelum bertolak di sana. Nak jadi cerita tuan-tuan, waktu tahun 2010 saya mengaji di sana. Tahun 2009, Januari 2009, waktu serangan Al-Furqan selama 28 hari yang mengorbankan hampir 2,000 orang umat Islam Palestin, terutamanya daripada kalangan kanak-kanak dan juga wanita. Pada ketika itu, untuk makluman tuan-tuan, saya bukanlah baru kali pertama, bukanlah baru-baru ni saya terlibat dengan isu MAPIM, minta maaf, isu MAPIM adalah isu Palestin. Tetapi semenjak daripada tahun 2008-2009, semenjak daripada serangan Israel ke atas Bumi Gaza, pada ketika itu saya telah terlibat secara langsung dengan isu yang berkaitan dengan Palestin. Ini cerita bukan nak angkat diri ni, minta maaf tak ada niat nak angkat diri. Kalau saya rasa nak angkat diri tuan-tuan, lama dah saya boleh publish dalam paper anytime. Tapi nak buat apa? Kita buat Allah Ta'ala, kita nak berfungsi pengalaman pada mana. Sebab tu pada tahun 2008, di Disember 2008 dan juga Januari 2009, selepas saya selesai mengambil peperiksaan saya yang terakhir pada semester yang pertama, saya mendapat panggilan daripada Dr. Hamdan, Datuk Dr. Hamdan yang berhormat sekarang ni, yang merupakan ahli majlis mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Kedah.
pada ketika itu beliau hadir, beliau datang bersama dengan rombongan Yayasan Aman pergi ke Gaza, pergi ke Mesir, menghubungi saya secara direct bahawa mereka akan menghantar bantuan masuk ke Gaza. Jadi saya pada ketika itu alhamdulillah, kebetulan pada waktu di Malaysia saya duduk di Kedah, memang saya terlibat dengan Yayasan Aman dan terlibat dengan unit Aman, alhamdulillah. Jadi Allah memudahkan jalan saya untuk kenal dengan Dr. Hamdan, dan akhirnya saya bersama dengan Dr. Hamdan untuk pergi bersama dengan rombongan ke sempadan Rafah di antara Mesir dan juga Gaza pada ketika itu. Tuan-tuan, saya sampai di sempadan Gaza, saya sampai di sempadan Rafah pada Januari 2009. Pada ketika itu peperangan masih lagi berlaku. Saya ingatkan pengalaman saya ketika mana kami berada dalam hotel di El Arish, tempat kami menunggu untuk pergi ke Rafah, ke sempadan untuk nak masuk ke Gaza. Pada ketika itu kami mendengar dentuman bom yang dijatuhkan di Gaza, Palestin. Tapi apakan daya, Allah belum mengizinkan kami pada ketika itu pada tahun 2009 untuk masuk ke Gaza. Tak boleh lebih. Dia tak boleh masuk. Sehingga tuan-tuan, pada ketika itu zalimnya kerajaan kita, terutamanya kedutaan yang berada di Mesir, mereka menghalang kita pelajar daripada terlibat secara langsung isu-isu yang berkaitan dengan Palestin. Allahu Akbar. Saya menetapkan pendirian. Saya kata kepada Tuan Husin, saya kata kepada Dr. Hamdan, saya kata kalau takdir syahid saya bertemu di sini, kematian saya bertemu di sini, selangkah saya tidak akan patah balik ke belakang pada ketika itu. Sebab tu pada waktu itu akhirnya kami dah seminggu duduk di situ, tak berjaya juga masuk disebabkan oleh kekangan daripada kerajaan Hosni Mubarak pada ketika itu, kerajaan yang zalim. Dia menyekat daripada segala bantuan masuk ke Gaza, Palestin. Akhirnya tuan-tuan, saya bersama dengan sahabat-sahabat lain berpatah balik ke Gaza, ke Kahirah. Berpatah balik ke Kahirah dalam keadaan sedih. Sebab apa? Sebab bantuan yang kita bawa, yang ubat-ubatan yang kita beli cash, duit daripada sumbangan orang ramai, daripada rakyat Malaysia sebanyak RM60,000 pada $60,000 pada waktu itu, tak dapat kita sampaikan ke tangan umat Islam yang berada di Gaza pada ketika itu. Akhirnya apa yang jadi kepada ubat-ubatan, makanan-makanan, barang-barangan, keperluan yang kita bawa, akhirnya maklumat yang kita dapat diserahkan kepada pihak Mercy, diserahkan kepada pihak Bulan Sabit Merah, dan kita dipahamkan barangan-barangan tersebut bukan dihantar ke Gaza, tetapi sebaliknya dihimpunkan di sebuah stadium yang berada di El Arish. Dan saya mendapat maklumat daripada sahabat-sahabat di sana, mereka maklumkan kepada kami bahawa barangan-barangan tersebut ada yang sudah rosak dan ada yang tak boleh digunakan langsung akibat terkena hujan dan juga panas dalam stadium. Allahu Akbar. Ini kezaliman yang telah dibuat oleh Hosni Mubarak. Bagaimana kita nak mengampunkan Hosni Mubarak yang bukan hanya sekadar dia mengorbankan rakyat Mesir pada ketika itu, bahkan beliau sanggup bersekongkol dengan Israel daripada menyekat sebarang bantuan masuk ke Gaza pada ketika itu. Sebab itu selepas pada tahun 2009, alhamdulillah, selepas pada peristiwa Mavi Marmara, Freedom Flotilla, serangan ke atas kapal Turki, alhamdulillah untuk tahun 2010 untuk kali pertama rombongan MAPIM ke Mesir, saya Allah pilih daripada ramai-ramai ribuan pelajar, saya yang Allah pilih untuk bersama dengan mereka untuk menjadi pemandu pelancong. Allahu Akbar. Jadi pelancong lah. Jadi waktu itu orang kata apa, kalau kata tukang lap kasut lah. Yang penting kita masih lagi ada kebersamaan dengan isu Palestin. Baik. Jadi ini keterlibatan saya secara langsung dengan MAPIM tahun 2010, dan ini tahun 2011 kali yang kedua untuk mengisi Ramadan di Gaza, menyampaikan bantuan untuk kali kedua. Saya masih belum ada di sini. Nah, jadi cerita tuan-tuan, tahun 2010 jadi dah tahun 2011 orang panggil pula lagi sekali jadi penuh pelancong. Allahu Akbar. Memang seronok. Dan ini antara pertemuan-pertemuan. Slide ni saya minta maaf, ni slide orang yang sahabat saya. Saya tak dapat buat. Jadi kongsi tengok tu banyak gambar dia. Kalau sedikit ada gambar saya tu, alhamdulillah. Dan inilah yang kali yang ketiga pada tahun 2020, tahun lepas, tahun 2012. Alhamdulillah, saya pada waktu ini selepas saya pulang daripada Mesir, saya boleh bersama-sama dengan rombongan seramai lebih kurang 19 orang untuk menghadiri, untuk hadir ke Gaza untuk program Radik ataupun Ramadan dan Raya. Ini kita tambah dengan Raya sebab kita bukan hanya duduk pada bulan Ramadan.
Bahkan kita bersama dengan rakyat Palestin, rakyat umat Islam di Gaza, sampai hari raya. Bahkan selepas 3-4 hari lepas raya baru kita pulang balik. Jadi saya alhamdulillah ni saya sendiri di sini bersama dengan rombongan. Baik. Dan itu kali pertama saya sampai lah hari ini, dan ini kali yang kedua saya sampai untuk misi bantuan khas kecemasan. Pada 1 Disember kita sampai ke Bumi Gaza, sampai 5 Disember, dan kami menziarahi ini, kami ziarah rumah Ismail Haniyah yang dijadikan pejabat Perdana Menteri selepas mana bangunan dia dibom oleh Israel sebanyak 3 biji bom dijatuhkan ke atas bangunan Perdana Menteri. Ini tuan-tuan tengok Ismail Haniyah. Tuan-tuan, saya boleh bertemu dengan Ismail Haniyah kali pertama pada bulan Ramadan. Saya tidak melepaskan peluang untuk mengambil keberkatan daripada beliau. Saya cium tapak tangan dia, saya cium tangan dia kiri kanan depan belakang. Bahkan tak cukup sekadar tu, saya peluk dia. Tak cukup peluk, tuan-tuan, saya cium pipi dia kiri dan kanan. Tak cukup tu, saya pegang kepala dia, saya cium dari dia. Sampai tahap tu punya seronok boleh jumpa dengan Ismail Haniyah. Tapi saya tak sangka saya bertemu dengan dia, saya menitiskan air mata. Tanda kegembiraan saya boleh bertemu dengan orang yang hebat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Najib pun saya tak cium pipi. Hak ni saya cium ni. Sebab Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, manusia yang hebat ini, kita tengok ini, bukan hanya sekadar digeruni oleh pihak lawan, bahkan seluruh dunia menghormati akan prinsip dan juga dasar yang dibawa oleh Ismail Haniyah. Tak ada siapa boleh challenge dia, tuan-tuan. Sebab tu Israel tiap waktu, tiap saat sentiasa merancang bagaimana untuk membunuh Ismail Haniyah. Ini perancangan daripada Israel. Sebab tu baru-baru ni Ismail Haniyah, pejabat Ismail Haniyah, iaitu pejabat Perdana Menteri, di-attack oleh Israel. Bukan hanya sekadar serang macam tu saja, bahkan serang tu tujuan dia untuk membunuh barang siapa yang ada dalam bangunan tersebut. Ni. Sebab tu kemusnahan yang kita lihat pada baru-baru ini bukanlah satu kemusnahan yang biasa-biasa. Bahkan bangunan Perdana Menteri, pejabat Perdana Menteri tersebut yang kita tengok pada awal bulan Ramadan, pada Ramadan yang lalu, saya dapat lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan juga saya sempat berbuka puasa, bersolat jemaah bersama dengan beliau. Tetapi rombongan saya untuk kali yang kedua ini, misi khas bantuan kecemasan ini, tuan-tuan, hancur. Tidak ada satu pun bangunan yang masih utuh. Tak ada. Bahkan di tengah-tengah menjadi seperti kawah. Tengah-tengah bangunan jadi seperti kawah. Sebab apa? Sebab bom yang digunakan oleh Israel pada baru-baru ini, serangan Hijaratus Sijil, serangan 8 hari baru-baru ini, Hamas menamakan peperangan sebagai peperangan Hijaratus Sijil. Kalau peperangan pertama, peperangan pada tahun 2008-2009 dinamakan dengan serangan Al-Furqan. Tetapi serangan pada tahun 2012, pada November 2012 baru-baru ini, Hamas menamakan peperangan dengan nama Hijaratus Sijil. Apa makna Hijaratus Sijil, tuan-tuan? Kita baca dalam surah Al-Fil. Mana Tok Imam? Ingat Tok Imam? Saya tengok Tok Imam, ingat terlihat. Ada disebut, Allah sebut, Allah mengkisahkan bagaimana peristiwa Abraha, tentera Abraha yang diserang oleh burung ababil dengan menggunakan buat batu-batu daripada lubang neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menamakan batu-batu tersebut dengan nama Hijaratun min Sijil. Batu-batu daripada neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Hamas pada baru-baru ini menamakan peperangan dengan nama Hijaratus Sijil. Sebab apa nama dengan nama Hijaratus Sijil? Sebab mereka melontar, mereka menghantar, mereka melancarkan roket-roket daripada bumi Gaza untuk jatuh ke bumi ke tanah haram Palestin, nama Israel. Bukan setakat di 50 ataupun 20 30 km, bahkan sasaran mereka, target mereka untuk menjatuhkan bom di Tel Aviv akhirnya berjaya. Sebab bantuan untuk melancarkan roket tersebut bukan hasil dari kepakaran mereka, bahkan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dihantarkan bom tersebut dengan kalimah Allahu Akbar, bersama dengan bom tersebut adalah malaikat-malaikat untuk menghantar bom tersebut. Roket tersebut jatuh ke bumi Tel Aviv. Allahu Akbar. Baik.
tengah-tengah semangat ni saya stop kan. Mari kita tengok betul tak betul apa yang saya katakan. Hamas melancarkan roket ke bumi Tel Aviv. Mana dia? Baik. Kita tengok dulu yang saya sebutkan tadi, pejabat Perdana Menteri Palestin yang dibom. Bukan hanya sekadar dibom, bahkan mendapat mereka ini merancang dengan perancangan yang cukup rapi. Tengok. غزة يبدو أنها في المناطق الشمالية الغربية قريبة جدا، يبدو ربما بالعين والتقدير هذا ربما يكون مجلس الوزراء، ربما يكون مجلس الوزراء الذي هي أيضا غارة جديدة، يبدو أن مجلس الوزراء هو الذي يتعرض للغارة. بالعين المجردة من هنا يبدو هذا صاروخ آخر، يبدو أنه بالفعل مجلس الوزراء الذي يتعرض للغارات حتى هذه اللحظة. إذا عديد الغارات تتصاعد في قطاع غزة، ربما شاهدتم وعبر الهواء مباشرة كيف يتعرض. أعتقد أنه مجلس الوزراء، من هنا نشاهد يبدو أنه بالفعل مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة هنا في غزة يتعرض مبناها للقصف بما يقرب من 5 صواريخ. Baik. Tu soal banyak-banyak. Tuan bukan faham bahasa Arab pun. Pakai legak aku kan. Baik. Yang kita tengok tadi tu, bom yang jatuh tadi tu pada tengah malam adalah bom yang dijatuhkan ke atas bangunan Perdana Menteri Palestin ataupun dipanggil sebagai Majlis Wizara. Majlis Wizara ni kita panggil sebagai bangunan kementerian. Yang dibom, 3 biji bom digugurkan di atas bangunan pejabat Perdana Menteri Palestin. Baik. Macam saya sebutkan tadi, ni tengok. Ada. Tengok bagaimana perancangan dia buat ni, bangunan dia. Jadi bangunan dia. Tengok target untuk peluru dia pergi tum jatuh. Tepat dekat sini. Ini daripada gambar dia ambil daripada satelit. Nampak? Jatuh lagi. Bila lagi jatuh lagi. Tum jatuh lagi. Sebab naik 2 biji. Itu perancangan daripada dia. Memang target dia untuk menghancurkan bangunan. Bukan setakat menghancurkan bangunan, bahkan nak bunuh Perdana Menteri Palestin, iaitu Ismail Haniyeh. Tuan-tuan, Perdana Menteri kita ada orang bunuh. Tak pergi keluar paper pula. Tak kata nak bunuh dah. Saya tanya je. Tanya ni tanya. Tak nak tahu pun ada rakaman. Rakaman kan. Ni tanya. Sebab kita geram tuan-tuan, ada pemuda UMNO yang telah bertulis dalam tulisan dalam Facebook yang menyatakan beliau tak layak tulis dia. Tuan-tuan, dia sebut apa dalam Facebook dia, saya terlupa dalam punya ayat yang betul. Mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh ni. Dia sebut kata kalau boleh dia nak bunuh pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat. Dia nak bunuh Anwar Ibrahim, dia nak bunuh Kapal Singh, dan dia nak bunuh juga Uli Aziz. Ni pemuda UMNO daripada Melaka. Saya Melaka. Tuan-tuan boleh tengok Melaka. Melaka. Orang Melaka. Jadi ini Perdana Menteri Palestin yang sampai teratus kali target dibom. Baik. Saya sebut tadi bagaimana perancangan Hamas mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih.
dikatakan perangan hijaratun min sijil, batu-batu daripada neraka Allah dilontarkan, dilancarkan negara roket tersebut. Tengok ni. tuan-tuan mata Allah sekalian. Kalau ada tunjuk tu banyak lagi lah video-video lain, tapi saya cuba ringkaskan. Sebab saya tahu tuan-tuan semua lapang ni, muka semua cor lapang kan. Lapang ah. Dah ini kita nak mesti bawa pukul 10. Tuan-tuan doa pukul 10 saya nak balik. Baik, saya sambung lagi tuan. Sebab itulah kita baru-baru ni kita hantar bantuan. Sebab itulah bantuan yang kita kutipan yang kita buat, alhamdulillah. Saya ingat dulu saya pernah sebut, saya tak ingat kat mana lah. Tapi saya Taman Widuri. Taman Widuri saya sebut hari tu ni. Banyak buat tempat-tempat lain yang sebut. Kutipan-kutipan yang kita buat, kutipan-kutipan yang kita pungut, kita terus serahkan kepada pihak yang berwajib di sana, dan mereka terus melaksanakan agihan dan juga terus melaksanakan segala kutipan yang kita bagi, kita buat tadi ni, mereka terus sampaikan kepada orang yang berhak. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, baru-baru ni saya pihak projek misi khas baru-baru ni, memang kita boleh bagi direct kepada rumah-rumah yang menjadi mangsa akibat daripada serangan-serangan Israel. Antaranya rumah-rumah yang runtuh bumbung. Ada rumah yang runtuh bumbung yang saya tak pasti gambar dalam ni ataupun tidak, tapi gambar-gambar rumah-rumah tersebut memang kita dah bagi bantuan kepada mereka untuk mereka perbaiki. Sebab tu tuan-tuan tengok tu ada yang dia orang ambil ni matimnya logo BNIT, dan ni lagi yang kita bagi. Baik, sejarah ni saya tak mengulang berkenaan dengan Palestin, tuan-tuan boleh cari sendiri. Baik, sikit saya sentuh berkenaan dengan peta Palestin. Ramai orang tak tahu berkenaan dengan kedudukan Palestin sekarang ni. Tuan-tuan, untuk makluman, 1946 keseluruhan tanah Palestin adalah dimiliki oleh umat Islam Palestin pada tahun 1946 dan sebelum pada itu. Semenjak daripada Salahuddin Al-Ayyubi merampas tanah Palestin dalam peperangan salib, maka pada ketika itu tanah Palestin, Salahuddin Al-Ayyubi mengisytiharkan bahawa tanah Palestin ini bukan hanya sekadar tanah milik umat Islam Palestin, bahkan tanah ini telah kami wakafkan kepada seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia. Ini kata Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab itu tanah Palestin ia merupakan tanah wakaf umat Islam. Dia bukanlah tanah hak milik umat Islam Palestin semata-mata. Dia tanah hak milik kita bersama. Sebab itulah bila kita hadir ke sana, bila kita jejakkan kaki ke bumi barakah, bumi Ardul Kinana, kita merasakan bahawa kewajipan kita untuk kita mempertahankan umat Islam, tanah umat Islam Palestin.
Sebab tu tuan-tuan, tanah bumi Palestin bukan tanah umat Islam Palestin mata-mata, tetapi tanah kita semua. Sebab itulah Salahuddin Al-Ayyubi pernah menyebutkan kepada kita selepas daripada peperangan. Beliau mengatakan bahawa siapa yang berjaya menguasai Baitul Maqdis ataupun dengan secara umumnya lagi boleh menguasai tanah Palestin, maka dialah yang akan menguasai dunia. Sebab tu kita tengok pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi telah menguasai Baitul Maqdis dan juga telah menguasai tanah Palestin. Dan pada ketika itu juga Islam telah menguasai dunia hampir lebih daripada 2/3 pada ketika itu. Tetapi kita tengok pada hari ini tanah Palestin dikuasai oleh siapa? Tanah Palestin dikuasai oleh siapa? Israel. Dan sekarang ini Yahudi lah yang menguasai dunia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yahudi menguasai dunia. Ekonomi dia kuasai, politik dia kuasai, bahkan segala-galanya Yahudi menguasai. Sebab tu tuan-tuan, kita pakai laptop hari ini, teknologi apa? Teknologi Yahudi. Kita guna Facebook, teknologi siapa? Yahudi. Sebab mereka boleh menguasai tanah Palestin, mereka boleh mencengkam Masjidil Aqsa, sebab itulah mereka boleh menguasai dunia. Sebab tu tuan-tuan, untuk kita nak pastikan Islam ditegak di atas muka bumi ini, Islam boleh kembali kepada seluruh dunia, wajib kita kena bebaskan dulu tanah Palestin daripada cengkaman Israel. Sebab tu pada akhir pada tahun 1946, keseluruhan tanah Palestin hak milik umat Islam. Ini benda ni saya sebut selepas daripada kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah. Tuan-tuan kena buat kajian sikit. Kita nak berjuang ni, kita nak menang dalam pilihan raya bukan sebab kita nak pilihan raya tu. Kita kena faham gelok ni, ramai orang silap faham. Kita berjuang dalam PAS cara demokrasi. Jadi ceramah PAS orang ni. Minta maaf lah orang no lagi. Kalau ada, saya kata kalau ada, mungkin mantap-mantap no lah bangku. Sebab tu kita berjuang bukan sebab kita nak menang dalam pilihan raya semata-mata. Bukan hanya sekadar untuk kita menguasai pilihan Putrajaya, tetapi kita berjuang untuk kita menegakkan kembali khalifah, kita menegakkan kembali daulah Islamiah. Daulah Islam tu kita nak tegakkan kembali. Sebab sejarah Islam, Islam ni akan kuat bila mana adanya khilafah. Tuan-tuan faham tak khilafah ni benda? Khalifah macam situ lain. Jangan duduk sama tu khalifah lain. Aku sabar khalifah Jaisi penat kan. Ni khilafah. Khilafah Islam faham tak? Faham tak ni khilafah Islam? Kan kena buat kuliah sini pula pak. Faham tak? Islam selepas daripada pembukaan kota Makkah, Nabi membesarkan empire. Sehingga selepas daripada kewafatan Nabi, tertegaknya pula Khulafa Ar-Rashidin, pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Selepas daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, zaman para sahabat, tertegak pula Khilafah Umayyah. Khilafah Umayyah yang berpusat di mana berpusat? Pening kepala. Yang berpusat masih lagi di Saudi pada ketika itu. Dan selepas daripada Khilafah Umayyah, jatuh Khilafah Umayyah, naik pula Khilafah Abbasiyah yang berpusat di Iraq. Di Iraq, di Allah Subhanahu apa bandar Iraq tu? Baghdad. Yang berpusat di Baghdad. Selepas daripada kejatuhan Khilafah Abbasiyah, yang mana pada kejatuhan Khilafah Abbasiyah ini, sehingga akan diibaratkan oleh para ulama, Sungai Furat yang berada di Iraq bertukar air daripada warna biru bertukar menjadi warna hitam dan juga bertukar menjadi warna merah. Disebabkan pada ketika itu tentera Tatar membunuh umat Islam yang berada di Iraq, menjatuhkan khilafah Islam Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Selepas dibunuh mereka ini, dan ramai daripada kalangan yang terbunuh, daripada kalangan mujahidin, daripada kalangan para ulama, dicampakkan mayat-mayat ke Sungai Furat, sehingga air Sungai Furat bertukar menjadi warna merah. Dan juga air Sungai Furat, air Sungai Furat tadi ini bertukar menjadi warna hitam akibat daripada tentera Mongol dan juga Tatar mengumpankan semua kitab-kitab Islam masuk ke dalam Sungai Furat. Maka bertukar air akibat bercampur dengan dakwah, maka air yang putih, air yang biru tadi ini bertukar menjadi hitam dan juga bertukar menjadi merah.
Ini sejarah kerajaan Abbasiyah. Jatuhnya kerajaan Abbasiyah, bangun pula satu lagi khilafah, iaitulah kerajaan Turki Osmaniyah yang berpusat di Istanbul. Tuan-tuan yang salah. Istanbul ke Istanbul? Tuan-tuan dah terpengaruh dengan Kemal Atatürk. Saya buh mana ni. Tuan-tuan, Istanbul telah pun ditukar nama oleh Kemal Atatürk. Asalnya adalah Istanbul. Islam makna Islam is Islam, Bul is kota. Islam adalah Islam, Bul adalah kota. Maknanya kota Islam pada asalnya. Saya boleh sebut sikit lah, kalau ada salah fakta minta maaf. Saya buat kajian sejarah ringkas, saya bukan bidang sejarah, tapi ada ingat sikit-sikit lagu tu lah. Nampak? Selepas pada tertegaknya khilafah Turki Osmaniyah, akhirnya khilafah Turki Osmaniyah dijatuhkan oleh puak-puak Yahudi yang dirancang dengan menggunakan gerakan Freemasonry. Akhirnya pada tahun 1924 kerajaan Turki Osmaniyah jatuh, dan sampai ke hari ini masih belum tertegak lagi khilafah Islam sampai ke hari ini. Sebab itu menjadi kewajipan kepada kita untuk kita mengembalikan khilafah Islam. Tuan-tuan, hak ni hak Yahudi takut. Hak ni hak UMNO takut bila kita cakap bab jihad. Bila kita cakap bab daulah Islam, ini yang mereka takut. Sebab Yahudi takut kalau kata Islam, umat Islam bangun dengan roh, dengan semangat jihad, maka mereka akan mendapat tentangan yang hebat daripada umat Islam pada ketika ini. Sebab tu tuan-tuan, selepas daripada 1946, tengok selepas daripada 1924 jatuh khilafah Islam, tahun 1946 masih lagi hak milik umat Islam Palestin. Hanya ada sebilangan kecil sahaja yang dimiliki oleh tanah-tanah yang dimiliki oleh Yahudi. Tapi pada tahun 1947 hanya tempoh 1 tahun, umat Islam, tanah-tanah umat Islam di Palestin telah dirampas oleh Yahudi secara paksaan, hampir separuh. Dan pada tahun 1967, selang 20 tahun, 3/4 tanah umat Islam Palestin dirampas oleh Yahudi. Dan pada tahun 2000, hampir 90% tanah umat Islam Palestin dirampas oleh Yahudi. Yang tinggal hanyalah 2 pecahan, satu Semenanjung Gaza dan satu lagi tebing barat. Dan sinilah terdapatnya Ramallah, dan dalam inilah terdapatnya Masjidil Aqsa yang mulia. Ni hatangnya ni. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz pergi ke Palestin, Ustaz pergi Masjidil Aqsa lah. Saya kata, tuan-tuan, saya ni masuk ke Gaza di hujung ni. Nak pergi ke Masjidil Aqsa, nak kena langkah Israel. Kompom kena tangkap. Kompom kena tangkap. Nama dah kena berlatih dengan Mossad. Nama dah masuk berlatih, tuan-tuan. Bukan takat dengan PR kan. Minta maaf kalau ada polis ni. Pada saya dah jumpa dengan ketua polis daerah, SPU, ITE SPU. Cakap dengan dia, bincang dengan dia. Saya kata, apa salah saya buat kerja? Saya kata, saya minta permit, itu kebetulan. Nak minta permit pun kena bahas dulu. Padahal yang punya amat, tuan punya amat ni lama dah dulu. Kan lama dah. Masuk bab politik lagi noh. Baik, selesai. Itu tahun 2000. Sebab itulah Gaza ini hanya berada di kecil ni saja, tuan-tuan. Orang tanya kepada kita, kenapa Gaza ini diserang tetapi Ramallah ataupun tepi barat tidak diserang? Sebab pada tahun 2006 politik Palestin berubah corak. Corak politik di Palestin berubah. Selepas mana Hamas telah memenangi dalam pilihan raya, Hamas ni ibarat macam parti PAS. Orang budak saya sebut. Tak, ni duk politik lah. Dah buat bandingan bagi nampak. Dan Fatah, yang di UMNO Palestin, tewas dengan PAS Palestin ataupun Hamas. Betul sebab saya bawa orang juga. Saya bawa pimpinan Hamas. Mai ke Pulau Pinang. Mungkin bang tadi betul tak tahu. Saya bawa 3 hari, 4 hari. Dia bawa 3-4 hari itu. Saya bila dia tanya, bila dia sebut, dia tanya kita berkenaan dengan politik di Malaysia. Saya sebut agak kata PAS, abang kata Hizbul Islami Malaysia. Dia dah fikir macam apa Islam Malaysia kan. Saya dah bagi dia faham, dia kata Hizbul Islami Malaysia is Hamas in Malaysia. Dia kata lagu tu dia.
seumpama macam Hamas. Oh, jadi dia boleh dengar macam, oh, Hamas, ada Hamas kat Malaysia. Oh, konon dia. Dia kata, oh, orang empat ni mesti mujahidin belakang ni. Bukan mujahidin ni. Mujahidat pun tak jadi lagi, Sebab tu tuan-tuan, selepas daripada Hamas menang pada tahun 2006, tetapi dunia tidak mengiktiraf Hamas sebagai sebuah kerajaan, akhirnya Hamas membuat persefahaman dengan Fatah. Fatah memerintah di belah tebing barat, dan juga Hamas manakala Hamas pula memerintah di tebing di semenanjung Gaza. Sebab itulah bila mana Hamas menang di semenanjung Gaza, Hamas ditentang hebat oleh Israel. Sebab apa? Sebab Hamas merupakan sebuah gerakan Islam, boleh membangkitkan roh jihad, boleh membangkitkan pelbagai aktiviti yang boleh mendatangkan semangat kepada umat Islam. Bahkan Hamas boleh menjadi penyebab, boleh menjadi punca kepada bangkitnya umat Islam seluruh dunia. Sebab itu tuan-tuan, selepas dari pilihan raya tahun 2006, akhirnya Israel telah menyerang Gaza pada tahun 2008, 2 tahun selepas kemenangan. Sebab tu kita menang ni tak tahu lah Israel nak serang ke Malaysia ni. Pak kalau menang Putrajaya kalau tunggu dah tuan-tuan. Tunggu, saya sembang dengan kawan saya. Dia ni penganalisis politik Mesir. Saya tanya dekat dia, kan baru-baru ni Mesir kan agak kecoh sikit selepas pada Mursi menang. Ikhwan Muslimin ni tuan-tuan tahu tak kenal Ikhwan Muslimin pada? Hai, bakat tak tahu. Ikhwan Muslimin Pak Mesir lah. Mudah cerita. Husni Mubarak tu UMNO Mesir. Nak kena terjemah muka pada tempat ni. Mampu baca dah buku sejarah ni. Baik. Tak apa, saya faham orang dengan duri ni semua faham harap kita ni. Alim dalam harap. Baik. Sebab itulah bila Gaza menang, bila Hamas menang di Gaza, memerintah di Gaza, maka Israel telah menjatuhkan telah mengadakan pelbagai sekatan. Pelbagai sekatan dikenakan atas Gaza. Sebab para Allah tak kena serang. Pasal apa tepi barat tak kena serang? Sebab Israel boleh masuk, boleh geledah dalam rumah umat Islam yang berada di tepi barat bila-bila masa. Kalau ada saja sebarang penentangan kepada Israel masuk rumah, tangkap bila-bila masa, masuk dalam penjara. Tetapi tidak di Gaza. Sebab Gaza telah diisytiharkan sebagai sebuah negara dan dibangunkan, didirikan tembok yang tinggi setinggi 17 kaki memisahkan di antara Gaza dan juga tanah asal, tanah Palestin 1948. Ni yang berlaku. Akhirnya bagaimana nak memberikan tekanan kepada Gaza? Sekat bagi jadi tembok pun boleh hidup. Buat daripada laut, hanya daripada 18, daripada laut yang luas tu hanya 3 km saja mereka boleh tangkap ikan. Sekat macam tu pun Gaza masih lagi kuat, Hamas masih lagi boleh bertahan sampai ke hari ini. Akhirnya Palestin, Israel mengambil tindakan, maka mereka kena berdepan dengan Hamas ini dengan silmi muwajahah, kena berdepan dengan perang. Sebab itulah serangan dilakukan oleh Israel pada tahun 2008 tanpa ada sebarang apa nama kita panggil sebagai dia bagi green light dulu. Nak kata perang tak. Dia terus jatuh, dia terus gugurkan bom, dia terus hantar dia punya jet daripada bom jet Apache, maka digugurkan bom-bom peluru-peluru daripada jet Apache, yang mana serangan yang pertama telah mengorbankan belasan orang daripada anggota polis yang sedang bertugas. Ini serangan pertama pada tahun 2008. Sebab itulah Gaza diserang, sebab Ramallah ataupun tepi barat ini mereka berada di kepungan Israel. Tuan-tuan tengok ni, keliling dia Israel. Keliling dia Israel. Baik. Ini Gaza. Kita tengok sikit. Tengok sikit Gaza ni luas mana. Kita tengok dah. Kalau tengok semua cerita. Tak tengok kita. Gaza ni tuan-tuan tak besar mana kecil ya. Baik, kita tengok laju sikit. Lautnya hanyalah 50 km pesisiran pantai dia. Pesisiran pantai Gaza hanyalah 50 km. Bukan 500 km, 50 meter. Orang cakap sama dulu, bukan banyak. Agak-agak pada tengah mana tuan-tuan? Ni, agak-agak daripada Sungai Cenaam naik sampai ke Sungai Muda. Lebih kurang macam tu. Panjang pesisiran pantai seberang perai. Okey? Boleh nampak? Okey. Saya buat agak-agak lah tu. Kalau kata ada orang tu jenis
dulu ukur sini jangan bawah saya lah. Saya buat agak-agak. Lepas tu sepadan dengan Palestin, sepadan dengan Mesir 13 km, dan sepanjang sepadan ini didirikan tembok pemisah di antara Gaza dan juga Mesir pada zaman Husni Mubarak, dan sepanjang 13 km ini juga dah terdapat 1,500 terowong. Terdapat 1,500 terowong yang menghubungkan daripada Mesir ke Gaza, Palestin. Tuan-tuan, saya dipahamkan oleh sahabat saya baru ni, hampir 90% sumber sumber yang masuk ke bumi Gaza adalah melalui laluan terowong. Lebih daripada 90%. Tuan-tuan tahu, baru-baru ni saya dibawa melawat ke satu kawasan terowong. Ini jangan cerita kat orang. Oh, Mike dengar tu. Cerita api nak kongsi. Pasal bukan salah. Buat kata Ustaz Azhar tu. Cerita lagi. Sedap dia. Dia sedap cerita kan. Duduk kat kursi orang sidang tu. Ustaz Azhar. Ramai minat dia, Masya Allah. Baik. Ni pasal tuan-tuan minta pukul 10 tu saya buat dua gitu. Kalau minta pukul 9 saya baju sikit. Tapi tuan-tuan tunggu kalau pukul 10 tuan-tuan tunggu saya nak balik. Esok nak balik rumah baju besar nak pergi lah. Tapi tengoklah kan hari ceramah saya boleh pergi kat sana, saya tak sampai hilang semua saya mati. 3 jam tak ada masalah boleh. Baik. Bila saya pergi melawat satu kawasan terowong tu, betul tuan-tuan, bukan sekadar saya dengar dengan telinga saya sendiri, bahkan saya dapat lihat dengan mata dan kepala saya sendiri bagaimana urus niaga yang dilakukan, yang dijalankan oleh penduduk Gaza dengan penduduk Mesir, dengan penduduk Rafah di Mesir menggunakan laluan terowong. Saya tengok tuan-tuan, antaranya saya tengok bagaimana tong gas ni yang dibawa keluar sehari tak kurang, saya dipahamkan tak kurang daripada 5 biji trailer keluar masuk, lepas tu masuk balik tak kurang daripada 5 biji trailer gas saja tu. Saya pergi tengok tuan-tuan, saya ingatkan main-main. Tengok tuduh sekali keluar trailer biji, saat keluar lagi trailer 2 biji. Tuduh. Kebetulan saya pergi waktu tu, saya boleh tengok tang terowong mengeluar dan memasukkan gas. Jadi macam saluran pipe buang tanah. Gas apa? Tuan-tuan, manual menggunakan tenaga manusia. Bahkan terowong mereka bukan besar. Bukan besar mana-mana pun. Kecil saja. Kecil semua. Kalau saya tengok dalam satu video yang diambil oleh salah sebuah akhbar di Mesir, saya boleh tengok macam mana keadaan terowong yang dibuat tu. Allahu Akbar, digali, dikorek, lepas tu temui belum. Ya Allah Akbar, saya tak boleh bayang macam mana Ustaz. Kehebatan, bahkan dia tak bersilang waktu dia tahu satu sama lain. Kalau kata kawan ni dah ada satu terowong, lepas tu kawan ni main nak melencong ya, tengok-tengok nak belaga, dia boleh cross naik ke atas ataupun turun ke bawah. Kata hebat teknologi dia buat tu. Tapi tepat boleh tembus sebelah sana. Allahu Akbar. Allah. Bahkan yang paling canggih sekali terowong yang saya dimaklumkan, saya difahamkan, dan rombongan mati di bawah sendiri pada rombongan kali kedua, mereka di bawah sendiri pergi melawat bagaimana terowong yang boleh mengeluarkan ke kereta. Kereta boleh masuk ke terowong tu sekali keluar 40 biji. Sampai tak malu. Allah Akbar. Dan saya tengok dengan mata kepala sendiri bagaimana terowong tersebut memindahkan komponen-komponen kereta. Saat cermin dia masuk, keluar belah nu. Saat pintu dia masuk, keluar belah nu. Allahu Akbar, dahsyat. Ini yang kata 13 km ni, sepanjang 13 km ada lebih daripada 1,500 terowong yang menghubungkan di antara Mesir dan juga Pulau Gaza. Tuan-tuan, kalaulah Husni Mubarak dulu ni dia nak buat dia nak buat dia panggil keluli, benteng keluli, nak buat jeriji bukan jeriji, panggil apa?
Apa dia panggil? Tembok keluli bawah tanah. Kalaulah Husni Mubarak buat sungguh tembok keluli tu, tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana keadaan penduduk Gaza. Apa dia pernah makan? Bagaimana ubat-ubatan? Bagaimana pakaian mereka? Sehingga kan komponen-komponen